Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk kepada bab 7, bab baru, iaitu respirasi sel. Okay, bila awak kena bayangkan bila benda ini kita cerita pasal respirasi sel, bermaksud dia ini nak orang kata nak guna ni secara inilah bayangan sepintas sekali lalu. Guna oksigen. Okay, sel guna oksigen untuk hasilkan tenaga. Hasilkan tenaga. Hak tu konsep yang paling asas. Nak guna sel, nak guna oksigen dan menghasilkan tenaga. Okay, jadi nombor 1, setiap organisma memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidupnya seperti pertumbuhan, pembiakan, penghantaran impuls saraf hinggalah pengangkutan keluar masuk bahan dalam sel. Jadi semua benda perbuatan proses hidup memerlukan tenaga. Dan yang kedua, maksud metabolisme, tindak balas biokimia dalam sel membolehkan organisma menukarkan tenaga kimia dalam makanan. Dalam makanan kita adalah tenaga kimia menjadi tenaga yang digunakan untuk proses hidup. Jadi hot tu yang tu untuk pengetahuan lah metabolisme tu apa. Dan kita dah belajar metabolisme ni dalam bab yang sebelum ini, iaitu ada anabolisme dan katabolisme. Rujuk bab 5 apa itu metabolisme. Okey, jadi untuk hari ini kita nak pergi terus kepada respirasi. Okey, kita tengok kepada ni dulu. Ni okey. Jadi sebenarnya untuk tumbuhan dan untuk manusia, kedua-duanya menghasilkan glukosa. Glukosa dapat daripada mana? Kalau daripada tumbuhan, dia menjalankan proses fotosintesis. Kalau daripada manusia, dia adalah daripada sumber makanan yang kita makan ni lah. Okay, jadi dia semua dua-dua ini menghasilkan glukosa. Glukosa ialah bahan utama, iaitu substrat dalam penghasilan tenaga oleh proses respirasi sel. Proses respirasi sel ini bermaksud, okay, ni maksud dia kat bawah, siri tindak balas biokimia kompleks yang dikawal oleh enzim untuk mendapatkan tenaga dalam bentuk ATP. Kalau awak lain kali awak memang jumpa perkataan ATP, ia bermaksud tenaga. Jadi tenaga dalam bentuk ATP ini banyak digunakan oleh sel untuk buat macam-macam benda. Okey, jadi macam mana respirasi sel ini berlaku? Ada dua cara yang kita akan belajar di dalam bab ini, iaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua ialah fermentasi. Jadi fermentasi ni pula ada dua jenis yang kita akan belajar, iaitu yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua ialah fermentasi asid laktik. Okey, kalau tengok di tempat ni pun saya dah bagi contoh alkohol untuk tumbuhan lah, okey, untuk yeast dan pokok padi, dan asid laktik untuk diotok manusia dan bakteria lactobacillus. Okey, jadi untuk kita pergi kepada respirasi aerob dulu. Untuk respirasi aerob, proses yang pertama yang akan berlaku dalam respirasi, sebenarnya dalam respirasi lah, kedua-dua respirasi. Respirasi aerob dengan fermentasi, dia akan berlaku ini dulu. Nombor 1 iaitu glikolisis. Apa itu glikolisis? Dia adalah pemecahan glukosa. Daripada glukosa, dia menjadi piruvat. Itu adalah proses glikolisis. Ia berlaku, ni tempat ni, berlaku dalam sitoplasma sel. Dan dia berlaku dengan walaupun sel pada masa tu ada oksigen atau tak ada oksigen. Sebab glikolisis ini dia tidak perlukan kepada oksigen untuk berlaku glikolisis. Dia selepas pada ni baru dia nak guna oksigen ke tak guna oksigen ke.
Dan sedikit tenaga dihasilkan membuat ikatan. Sebab untuk membuat ikatan antara ADP dan fosfat dibutuhkan. Jadi hanya sedikit tenaga dihasilkan pada masa ini, iaitu dalam lebih kurang 2 ATP pada masa ni. Dihasilkan sedikit saja tenaga. Okey, seterusnya yang kedua dalam respirasi aerob. Respirasi aerob ini dia ada satu proses yang kedua, nama dia ialah pengoksidaan. Yang ini yang bezakan respirasi aerob dengan fermentasi. Sebab apa? Dalam proses pengoksidaan dia menggunakan oksigen. Kalau fermentasi tidak guna oksigen ataupun oksigen terhad. Terhad tu maksudnya sikit. Kita guna istilah terhad. Dan respirasi aerob ni dia berlaku semasa ada oksigen lah. Ada oksigen. Jadi untuk proses yang kedua, ini glikolisis satu, proses yang kedua pengoksidaan, dia menggunakan oksigen menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. 3 benda ni kena ingat. Dan dia berlaku dalam mitokondrion. Tadi dalam masa glikolisis dia berlaku di sitoplasma. Dan untuk di pengoksidaan dia berlaku di mitokondrion. Jadi semasa proses ini sedikit tenaga digunakan daripada proses glikolisis. Tadi 2 ATP tu. Gana nak khabar sedikit tenaga digunakan. Kita baca dulu. Daripada proses glikolisis tadi lah ni 2 ATP ni untuk menggabungkan molekul ADP dengan fosfat untuk menghasilkan ATP. Jadi ADP ni memang ada banyak di dalam sel kita, dalam mitokondria, dalam sel ada banyak. Dan dia perlu bergabung dengan satu lagi molekul fosfat. Jadi bila nak berlaku penggabungan ini, ada sedikit tenaga digunakan. Sedikit saja. Hak saya tulis tu sedikit. Jadi 2 ATP saja nak guna. Dia guna 2 ATP untuk menghasilkan ATP. D ni bermaksud dwi-fosfat. Bila dia campur dengan satu lagi fosfat, dia jadi tri-fosfat. Itu maksud nama ATP. Tetapi ikatan fosfat ini, ADPP ni maksudnya ikatan fosfat. Gana nak khabar kejap saya lukis dulu. ADP dia berikat dengan P. Ni jadi ATP lah. Jadi ikatan yang di tengah-tengah ini dia adalah tidak stabil. Maknanya boleh terputus pada bila-bila masa. Jadi bila sahaja ia terputus, ADP ni, tiba-tiba ia krak. Kita anggap gitulah putus. Ia terputus. Pada masa inilah tenaga dibebaskan. Banyak tenaga dibebaskan. Jadi yang ini dia lagi menghasilkan 36 ATP. Jadi jumlah tenaga yang terhasil bergabunglah daripada glikolisis daripada sini dengan 36 ATP ini, jadilah terhasilnya 38 ATP. Dan dalam bentuk kilojoule dia adalah 2898 kilojoule. 2898 saya potong tu. Dia adalah 2898 kilojoule. Hak ni 2898 ni sangat glamour. Awak kena ingat untuk respirasi aerob. Sebanyak itulah tenaga yang dihasilkan.